Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Azmin Ali akhirnya umum kejutan besar dalam Parti Bersatu. Ada yang sangka dia akan umum keluar Parti Bersatu dan bentuk parti baru. Ada yang kata mungkin Azmin merajuk dan tak mahu lagi bertanding. Ada juga yang melampau kata Azmin mau kembali kepada PKR. Tapi yang itu betul-betul ditolak oleh netizen. Kata mereka, tak payahlah lagi Azmin balik ke PKR. Biarlah dia mereput saja di Parti Bersatu, kata mereka. Tapi yang sebenarnya berlaku ialah Azmin Ali telah pun mengesahkan bahwa beliau tidak akan bertanding jawatan tertinggi bersatu. Kenapa tiba-tiba tidak mau bertanding pula jawatan tertinggi bersatu? Bukankah Azmin Ali adalah antara harapan Muhyiddin Yassin? Jadi itulah yang menjadi tanda tanya sekarang. Azmin Ali sedang mengurak langkah apa? Azmin Ali sedang merancang perbuatan apa? Azmin Ali ada plan apa? Itu yang menjadi pertanyaan netizen. Karena persoalan ataupun tindakan keputusan Azmin Ali tidak bertanding jawatan tertinggi bersatu ini mengejutkan. Betul-betul mengejutkan. Sedangkan sebelum ini banyak spekulasi mengatakan bahwa Azmin Ali mungkin akan diletakkan di dalam top 5 dalam Parti Bersatu. Tapi nampaknya Azmin Ali sahkan dia tidak bertanding. Agak-agak kenapa ya? Apa perancangan mereka? Pengerusi Bersatu Selangor, Muhammad Azmin Ali, telah mengesahkan dia tidak akan bertanding untuk sebarang jawatan kepimpinan pusat pada pemilihan parti yang akan datang bulan depan. Ahli Magister Tinggi Bersatu itu dipetik BH Online berkata, dia sekadar memilih untuk mempertahankan jawatan Ketua Bahagian Gombak. Saya tidak bertanding apa-apa jawatan tertinggi parti di peringkat pusat. Hanya kekal bertanding Ketua Bahagian Gombak, kata bekas ahli Parlimen Gombak itu. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pada Julai dilapor mendedahkan pelan penggantian untuk kepimpinan parti dan menamakan Azmin sebagai calon Setiausaha Agung yang berpotensi untuk menggantikan Hamzah Zainuddin. Persoalan besar mula lagi. Kalau Azmin Ali tidak menjadi Setiausaha Agung Parti Bersatu, siapakah yang akan menggantikan Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung Bersatu? Adakah Hamzah Zainuddin akan kekal sebagai Setiausaha Agung Parti Bersatu dan tiada langsung yang akan menggantikan jawatan-jawatan yang lain? Saudara-saudara sekalian, pencalonan untuk jawatan kepimpinan pusat Bersatu diadakan pada Sabtu dan Hamzah Zainuddin telah pun mengesahkan berdasarkan pelan yang diumumkan Muhyiddin semasa konvensi tahunan parti, merupakan satu-satunya calon untuk jawatan timbalan presiden. Sementara itu, timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azum pula mengesahkan dia bersetuju turun jawatan untuk bertanding salah satu daripada 3 naib presiden parti. Mesyuarat peringkat bahagian Bersatu dijadwal berlangsung dari 12 hingga 26 Oktober. Sebelum ini, sumber dipetik berita harian online mendakwa Azmin, bekas timbalan Presiden PKR yang menyertai Bersatu pada tahun 2020, menolak tawaran Muhyiddin untuk mengambil alih jawatan Setiausaha Agung yang dilantik. Namun ada juga desas-desus mengatakan Azmin tak sanggup downgrade dirinya daripada menang timbalan Presiden PKR untuk jawatan Setiausaha Agung, kata sumber itu pada Julai. Wow, adakah itu benar? Adakah Azmin Ali merajuk? Adakah dia merajuk karena hanya diberikan tawaran Setiausaha Agung yang mana dia sebenarnya mungkin kepingin, Azmin Ali mungkin kepingin nak mahu bertanding timbalan presiden Parti Bersatu. Tapi oleh kerana mungkin tidak mahu ada keretakan berlaku kalau ada pertembungan antara Hamzah Zainuddin, alang-alang Azmin Ali tidak bertandinglah
Macam tu kah? Itulah yang dirasakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sekali lagi kita kagum dengan pencapaian kerajaan semasa yang walaupun dihentam habis-habisan, yang walaupun dikatakan oleh pembangkang sebagai kerajaan yang gagal, tapi rupa-rupanya merekalah yang gagal, pembangkanglah yang gagal. Hari ini sekali lagi kita digemparkan dengan ringgit boleh cecah RM3.80 hujung tahun ini, angka ketika ditambat oleh Mahathir. Wah, kalau benar dapat dicapai RM3.80 pada hujung tahun ini, memang ini satu detik sejarah paling besar dalam ekonomi Malaysia, dalam nilai mata wang Asia khususnya. Siapa kata Anwar Ibrahim tidak mampu memulihkan negara? Kalau ini benar-benar berlaku, RM3.80 hujung tahun ini, saya yakin, penganalisis politik juga yakin bahawa Anwar tidak akan dapat ditumbangkan lagi dalam masa yang terdekat. Adakah ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh Mahathir, yaitu kemampuan Anwar Ibrahim menandingi beliau, mengalahkan beliau dari segi pencapaian dan juga kehebatan dalam pengurusan ekonomi? Pelbagai pihak mendoakan agar ringgit terus mengukuh sehingga mencecah RM3.80 untuk $1 menjelang hujung tahun ini. Angka RM3.80 adalah penting kerana pada tahun 1998 lalu, angka itulah yang digunakan oleh pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengikat nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Sekarang ini, 23 September tahun 2024, ringgit telah mencecah angka RM4.20 apabila diniagakan dengan kadar RM4.19 berbanding $1 Amerika. Ia adalah nilai terbaik sejak April tahun 2022 lalu. Bagi mengelakkan nilai ringgit terus jatuh, kerajaan Malaysia pada waktu itu, iaitu pada tahun 1998, telah menambat nilai ringgit kepada RM3.80 berbanding $1 Amerika selepas ia jatuh merudum dari RM2.20 pada tahun 1981 kepada RM4.86. Mahathir menyalahkan penyangak jutawan George Soros atas kejatuhan itu dan memberikan gelaran penyangak mata wang kepada beliau. Pada awal Ogos, pengarah urusan Capital Dynamic Sdn Bhd, Tan Teng Bu berkata, ringgit boleh mencecah paras RM3.80 berbanding $1 Amerika seandainya ekonomi China tidak terkesan dan berkembang seperti biasa. Ia boleh berlaku jika Amerika Syarikat mengalami kemelesetan menyebabkan negara maju itu terpaksa menurunkan kadar faedah dengan banyak, kata pakar ekonomi itu. Pada awal Ogos lalu, beliau bagaimanapun hanya menjangkakan ringgit untuk mengukuh di antara RM4.40 sehingga RM4.50 berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang akhir tahun ini. Sedangkan situasi sekarang, ringgit sudah mencecah RM4.19 berbanding $1 Amerika. Sementara itu, ringgit juga meningkat berbanding mata wang utama dunia, menjadikan prestasinya sebagai mata wang terbaik Asia. Sejak Disember 2013, ringgit naik 11 sen berbanding dolar Singapura, naik 19 sen berbanding euro dan 23 sen berbanding 100 yen Jepun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Baru-baru ini dalam Muktamar PAS ke-70, PAS begitu lantang meluluskan usul letak jawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu bukan satu perkara yang biasa. Telah diluluskan dalam Muktamar 70 melalui usul PAS. Dia kata Anwar Ibrahim diusulkan letak jawatan. Apabila Anwar Ibrahim mendengar perkara itu, Anwar Ibrahim memberikan reaksi, memberikan peluang kepada Perikatan Nasional untuk membuat usul undi tidak percaya di Parlimen. Anwar Ibrahim beri peluang. Kata Anwar Ibrahim, tak apa, kalau benar mereka PAS boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim, gunakan saluran yang tepat. Beraninya Anwar Ibrahim mencabar, guna saluran yang tepat undi tidak percaya di Parlimen. Anwar Ibrahim bahkan memberikan kelonggaran lagi. Katanya kalau lambat pun dia akan tetap luluskan. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin PAS telah pun menjawab cabaran Anwar Ibrahim itu dengan cabaran baru. Katanya, bebaskan ahli-ahli parlimen daripada ikatan perjanjian. Yang mana perkara itu sebenarnya tidak berlaku. Siapa yang ikat siapa? Siapa yang ikat siapa? Dalam penerangan Adam, seorang pemimpin ahli PKR pula, Adam mengatakan tiada perjanjian seperti yang didakwa oleh pemimpin PAS itu. Dan itu hanya tindakan takut, terkantoi, tak berani. Tapi lebih teruk lagi, kali ini seorang lagi pemimpin PAS tampil mempertahankan diri yang boleh ditafsirkan sebagai takut apabila Anwar Ibrahim cabar buat undi tidak percaya. Apabila Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, tampil kata, Anwar jangan cepat melenting. Dulu anda pun desak Perdana Menteri letak jawatan. Apa maksudnya? Timbalan Presiden Parti PAS ini menyatakan keputusan seperti itu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menasihatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar tidak melenting apabila berdepan gesaan letak jawatan. Tuan Ibrahim juga mengingatkan pengurus CPH itu tentang ketika dia menyertai protes bagi mendesak Perdana Menteri sebelum ini untuk letak jawatan. Saudara-saudara sekalian, pemimpin ni kena freezer. Ni biasa, dia tak boleh cepat melenting. Dia kena cool. Awak Perdana Menteri bukan JKKK. Kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Memang Anwar Ibrahim tak melenting pun. Dia hanya cabar bahawa usul undi tidak percaya. Itu pun tak dapat dimengerti oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukankah itu mudah? Supaya benar-benarlah PAS itu dapat menang. Kalau dapat menang, jangan guna saluran yang tak betul. Saluran tak betul itu ialah Muktamar PAS. Memaksa Anwar Ibrahim letak jawatan melalui Muktamar PAS, ada yang apa yang boleh dapat? Anwar Ibrahim tak pun letak jawatan. Itu Muktamar PAS, tiada kaitan langsung dengan Parlimen. Anda memekikkah, Anda teriakkah, menangiskah, menjeritkah, lompat-lompatkah? Tiada apa-apa yang boleh dilakukan dalam Muktamar PAS untuk meletakkan jawatan Anwar Ibrahim. Tempat yang tepat ialah Parlimen. Undi tidak percaya. Itu yang patut dibuat. Tapi timbalan Presiden PAS ini kata Anwar melenting. Siapa kata melenting? Taklah, Anwar Ibrahim hanya tunjuk cara yang tepat. Dia hanya beritahu tempat yang betul mau dia letak jawatan. Bukan melalui Muktamar PAS, bukan melalui Harakadeli, bukan melalui TikTok, bukan juga melalui Facebook, tapi melalui yang namanya Dewan Rakyat. Kata Tuan Ibrahim Tuan Man lagi, bila Perdana Menteri dia kena cool, tekanan, desakan, suruh letak jawatan ni, biasalah, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Nah, sekarang ini apa kata anda pula letak jawatan? Desak Presiden PAS
hadiah uang, letak jawatan. Itu kan cool. Mengikut Anda itu kan cool. Kata Tuan Ibrahim Tuan Man, Anwar Ibrahim pun dulu suruh undur. Setiap kali demonstrasi undur. Dahlah undur, suruh letak jawatan. Itu biasa. Seorang pemimpin politik yang senior jangan terlalu emosional, katanya. Wah, pandai pula diajar Tuan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Saudara-saudara sekalian, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saritun sudah mengemukakan cabaran balas kepada Anwar Ibrahim. Jadi saudara, apa pula pendapat Anda semua? Apa pula pendapat Anda semua untuk isu kali ini? Adakah PAS akan berani untuk membawa usul undi percaya terhadap Anwar Ibrahim? Masing-masinglah kita memikirkannya. Sejauh mana sebenarnya PAS mampu membuat apa yang dia cakap. Jangan pergi muktamar PAS, pergi ke Dewan Rakyat. Itu cara untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Nak memekik melolong kat muktamar PAS buat apa? Tiada apa-apa yang boleh dibuat. Jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, tular dalam satu video sekarang ini, Muhyiddin mengaku bahawa memang tak sesen pun masuk dalam poket beliau uang atau apa-apa peruntukan. Tetapi beliau dalam video itu mengaku dengan terang dan jelas tanpa berlapik masuk akaun parti. Ada seorang pengulas politik mengatakan bahawa tindakan Muhyiddin mengaku seperti itu dalam kempen, dalam rakaman video, adalah satu kesilapan paling besar pernah dibuat oleh Muhyiddin. Kerana sama ada masuk dalam akaun parti atau masuk dalam akaun sendiri, itu adalah satu kesalahan yang berat. Silap-silap hari bulan, video beliau mengatakan mengakui perkara itu kini boleh menjadi sumber bahan bukti di mahkamah nanti. Itu sebab, kata pengulas politik, Muhyiddin memerangkap diri sendiri, menjerut diri sendiri, menggantung diri sendiri. Muhyiddin telah mengakui tak sesen pun masuk poket sendiri, tetapi masuk akaun parti. Di kempen PRK Mahkota, Muhyiddin kata dia dituduh rasuah dan salah guna kuasa. Tapi katanya, mana saya terima, walahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Untung jadi Perdana Menteri tebuk atap, buat projek Jana Wibawa, tanpa kelulusan parlimen, selepas istihad darurat, boleh runding terus berapa persen masuk ke akaun parti, kata penulis ini Ahmad Mursi dalam Harapan Daily. Runding hal MOU katanya tak ada faedah. Runding projek ini faedahnya banyak. Tak perlu tender terbuka. Harga projek boleh markup untuk tampung sumbangan ke akaun parti. Rajidin puji dalam AGM Bersatu betapa murninya hati Muhyiddin turut ajarnya untuk tidak guna akaun peribadi. Sebab itu, walaupun Muhyiddin bermati-matian minta disambung kontrak Wan Bestarinet yang gagal dengan yakin dia kata tak ambil sesen, dia ada kesedaran yang tinggi. Mungkin pemimpin Bersatu diasuh guna kaedah lain seperti akaun menantu atau akaun bini dan lain-lain. Ilmu ini tak sempat diajar kepada Wan Saiful yang masih mentah dalam politik dan gelojoh guna akaun peribadi hingga kini didakwa. Peranan PAS dalam hal ini ialah keluarkan dalil halal. Itu gunanya ulama PAS yang Muhyiddin anggap parti ajaran sesat sebelum ini. Anwar Musa sebelum ini akui
berpuluh juta Muhyiddin bagi di PRN Sabah. Dari mana agaknya datang wang mudah begitu? Ini rahsia kenapa Muhyiddin kekal sebagai calon Perdana Menteri tepi dan bukannya Haji Hadi. Walhal PAS ada jentera jauh lebih ramai. Kerana dana PAS juga bergantung kepada Bersatu. Sebelum ini, kali pertama dalam sejarah, kita dapat tengok kempen mewah luar biasa Perikatan Nasional PAS, yaitu dalam PRU 15. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah tindakan Muhyiddin tanpa segan silu mengaku dalam video kempen tersebut. Saya sudah menontonnya. Dalam video kempen tersebut, Muhyiddin tanpa segan silu mengaku tak sesen masuk poket sendiri, tapi masuk akaun parti. Yang menjadi persoalan para pengulas politik ialah, kalau masuk dalam akaun parti, siapa yang berkuasa mengeluarkan duit dalam akaun parti itu? Bukan ahli biasa. Ahli biasa tidak mempunyai merit, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kebenaran untuk mengeluarkan uang dalam akaun parti. Siapa yang boleh keluarkan? Tentulah hanya presiden dan orang yang telah pun ditetapkan. Jadi terpulanglah, Anda fikir sendirilah. Begitulah caranya. Saudara, pengakuan itu sebenarnya mengheret leher Muhyiddin sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pendedahan kali ini adalah berita paling buruk untuk Perikatan Nasional dan khususnya Parti Bersatu. Adakah Parti Bersatu akan menjadi mangsa kedua daripada Parti PAS? Adakah Parti Bersatu akan turut mengalami masalah yang sama dengan UMNO? Apabila PAS dikatakan dilaporkan sebagai bersedia menolak Bersatu untuk kerjasama dengan UMNO, kesiannya Parti Bersatu terpaksa melalui saat yang dinamakan dicerai talak 3. Begitulah ceritanya, sudah dapat dijangka kata netizen. Siapa suruh berkawan dengan PAS, kata netizen lagi. Ahli Parlimen Parit Buntar daripada PAS, Muhammad Misbahul Munir bin Masduki berkata, PAS sedia menolak Bersatu bagi membolehkan parti itu bekerjasama dengan UMNO. Itulah sikap persahabatan yang dimiliki, kualiti persahabatan yang dimiliki oleh parti PAS. Sanggup mengorbankan rakan lama untuk meraih kepentingan diri sendiri. Apabila sanggup pula membuang Parti Bersatu, menolak Parti Bersatu, selepas menikmati indahnya berbulan madu dengan Bersatu, sanggup pula mahu bersedia ditolak untuk semata-mata bekerjasama dengan UMNO dengan satu tujuan, mendapat kepentingan politik diri sendiri. Dalam satu video yang kini tular di media sosial, ahli jawatan kuasa kerja PAS pusat itu berkata, parti itu rela menolak Bersatu untuk membolehkan parti itu bekerja sama dengan UMNO. Netizen sudah lama menghidu sifat dan kualiti persahabatan yang dimiliki oleh PAS ini. Mereka sanggup bersama dengan UMNO, mereka sanggup bersama dengan UMNO untuk mahu kembali semula berkuasa. Adakah sebab kerana Parti Bersatu sudah miskin? Adakah kerana Parti Bersatu yang telah pun dibekukan akaunnya tidak lagi memiliki kekayaan seperti dulu, menyebabkan Parti PAS tidak berminat lagi dengan Parti Bersatu? Dalam rakaman itu berkata, kita sanggup tolak Perikatan Nasional, tolak Bersatu pun tak apa. Sebab UMNO bagi syarat untuk berkawan dengan PAS, dengan syarat PAS tolak Bersatu.
kata Misbah yang merupakan timbalan Pesuruhjaya PAS Perak dalam video yang tular itu. Video itu dipercaya dipetik dari ceramah beliau dalam satu kempen untuk Perikatan Nasional PN. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini membayangkan tidak akan ada kerjasama dengan PAS selagi Tan Sri Abdul Hadi Awang menjadi Presiden Parti Komponen Perikatan Nasional PN itu. Menurutnya, keputusan itu ekoran pengalaman bekerjasama dengan parti tersebut sebelum ini yang menyaksikan banyak keputusan bersama di antara kedua-dua parti dikhianati PAS. PAS ini membohong dari dulu sampai sekarang. Saya ini saksi hidup bincang empat mata dengan Hadi Awang. Sewaktu berdepan kita setuju, tetapi esok tukar tidak setuju, kata Zahid Hamidi. Jangan percayalah selagi orang itu jadi presiden. Jangan harap kita hendak bekerja sama dengan parti yang menunggang Islam. Katanya ketika berucap merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Kuala Kangsar 2024 di Dewan Jubli Perak Julai lalu. Ahmad Zahid mengakui bahawa rakan-rakan daripada Parti Pakatan Harapan PH ikhlas bekerjasama sama ada di dalam kerajaan maupun gerak kerja politik. Jika ini benar, maka habislah, musnahlah harapan terakhir Muhyiddin Yassin. Jangankan nak menjadi Perdana Menteri, rupa-rupanya nak mengekalkan kerusi kemenangan mereka dalam pilihan raya lepas pun sukar untuk dapat dimenangi lagi oleh Parti Bersatu. Kerana ramai penganalisis dan pengulas politik mengatakan kemenangan Parti Bersatu sebenarnya hanya disebabkan oleh Parti PAS. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.